Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berwarna. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Aini binti Abdul Rahman, nombor matrik 263090. Jadi pada hari ini tibalah giliran saya untuk meneruskan sesi pembentangan, di mana setiap pelajar diberi tugasan untuk mencari dan memilih sebuah buku dan kami perlu mengulas buku tersebut. Oleh yang demikian, saya telah memilih satu buku yang amat menarik untuk dikongsikan bersama anda semua. Buku yang telah saya pilih iaitu Real Leader Don't Do PowerPoint. Hebat tanpa PowerPoint. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi kandungan buku ini, teruskan bersama saya. Let the Palestinians return to reclaim their land. Let there be a state of Palestine. Let there be justice and the rule of law. Warring against them will not stop terrorism, nor will out-terrorizing them succeed. We need to remind ourselves that the United Nations Rakan-rakan yang saya hormati, seperti mana yang boleh kita lihat di paparan slide yang telah saya sediakan, di mana terdapat dua jenis buku di slide yang telah saya sediakan, iaitu pertama muka depannya berwarna kuning, yang kedua muka depannya berwarna maroon. Jangan keliru kerana kedua-dua buku itu adalah buku yang sama. Bezanya, buku muka depan berwarna maroon ini merupakan buku yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, manakala buku muka depannya berwarna kuning itu adalah buku asal, iaitu daripada Christopher Wade di Amerika Syarikat. Seterusnya, rakan-rakan yang saya hormati, suka untuk saya berkongsi kepada hadirin dan hadirat tentang biodata penulis. Pasti rakan-rakan semua tertanya-tanya, siapa yang menulis buku ini? Sehinggakan buku ini terkenal bukan sahaja diterjemahkan di negara Malaysia, malah pada tahun 2003, Thailand, Myanmar termasuklah Singapura telah menterjemahkan buku asal kepada bahasa-bahasa ibunda negara mereka tersendiri. Okey, sedikit latar belakang mengenai Christopher Wade, iaitu merupakan penulis asal buku ini. Beliau merupakan seorang tokoh yang amat terkenal di Amerika kerana beliau mempunyai pengalaman lebih 25 tahun dalam bidang teknik penyampaian pengucapan. Termasuklah kerana beliau telah mengajar lebih daripada beratus-ratus orang kaki tangan profesional, termasuklah ketua-ketua eksekutif, untuk teknik penyampaian yang betul bagi memenangi projek-projek yang bernilai tinggi di sana. Seterusnya, sedikit latar belakang pendidikan tentang Christopher Wade. Christopher Wade merupakan seorang tokoh yang mempunyai ijazah kedoktoran. Ijazah kedoktoran iaitu di Universiti Katolik Amerika. Malah beliau juga merupakan seorang presiden dan pengarah bagi syarikat yang amat dikenali, iaitu syarikat Wade Communication Sdn Bhd di Amerika Syarikat. Oleh yang demikian, beliau telah mencipta sebuah buku iaitu Real Leader Don't Do PowerPoint. Hebat tanpa PowerPoint, di mana beliau menekankan bahawa seseorang individu itu mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin dalam diri mereka dan tidak perlu bergantung terlalu tinggi terhadap PowerPoint untuk memulakan pengucapan. Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan bersama saya. Saya yakin pasti ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih buku Real Leader Don't Do PowerPoint menjadi pilihan buku untuk saya ulas kepada rakan-rakan. Hal ini kerana bagi saya buku ini merupakan antara buku yang amat menarik untuk anda semua baca juga. Kerana dalam buku ini bukan sahaja mampu menaikkan motivasi kita, malah mampu membantu kita meningkatkan kemahiran-kemahiran, terutamanya dalam kemahiran pengucapan. Umum mengetahui bahawa
Perkembangan teknologi yang semakin maju membuatkan kadang manusia terleka dan terlalu bergantung terhadap teknologi. Hadirin di hadapan kadang tidak diindahkan kerana terlalu fokus kepada slide di belakang. Di dalam buku ini menekankan tentang aspek keutamaan, iaitu mementingkan audiens kita. Pandangan mata itu adalah amat penting di dalam buku ini. Oleh yang demikian, suka untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan, terdapat 4 perkara yang menarik di dalam buku ini. Yang pertama, di dalam buku ini mengandungi 5 bahagian, di mana dalam setiap bahagian ini mengandungi lingkungan 4 hingga 5 bab, di mana keseluruhan bab di dalam buku ini adalah 30 bab. Buku ini mengandungi 220 muka surat dan amatlah sesuai kerana yang kedua, kosakata dan struktur ayat yang amat mudah untuk kita fahami. Yang ketiga, di samping mampu menambahkan ilmu pengetahuan, malah di dalam buku ini turut memberikan kita satu inspirasi, iaitu teknik pengucapan yang betul. Dan yang keempat, mampu untuk kita belajar juga tentang teknik untuk membina kredibiliti kita. Nampaknya masa telah pun mencemburi kita. Jadi sebagai kesimpulannya, saya amat berpuas hati dengan buku Real Leader Don't Do PowerPoint kerana perkongsian di dalam buku ini amat memberi makna kepada diri saya, dan saya harap perkongsian tadi memberi juga makna kepada rakan-rakan dan hadirin yang menonton video ini. Rakan-rakan sekalian, suka untuk saya ingatkan lagi bahawa ilmu pengucapan awam ini bukan saja penting untuk diri saya, tapi untuk kita semua. Kadang tanpa kita sedar, ada di antara kita yang mengabaikan aspek-aspek seperti terlalu fokus kepada PowerPoint, kadang mengabaikan tenaga pengajar, lecturer, kadang mengabaikan juga audiens kita. Itu yang menyebabkan kadang kalau dalam kelas ada rakan-rakan kita yang terlena ataupun sibuk bermain handphone, tidak memberi tumpuan. Hal ini kerana apa? Kita kena tanya pada diri kita sendiri. Kita boleh nak salahkan audiens kerana kita mempunyai kuasa untuk mempengaruhi audiens kita. Jadi untuk tahu kuasa dan teknik yang lebih lanjut lagi, dapatkan buku ini, Real Leader Don't Do PowerPoint. Hebat tanpa PowerPoint, saya yakin kita boleh. Akhir kata itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf salah silap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.